Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sayang sayang. Bertemu saya Masyurul lagi sekali. Video pertama saya untuk tahun 2023. So, apa khabar semua? Macam kita punya tim bola menang semalam. Okey. Tahniah kepada pasukan bola sepak Malaysia. Tahniah kepada semua penyokong-penyokong Malaysia. Kita menang 4-1. Dan tahniah juga kepada sahabat-sahabat di Singapura sana. Okey, sahabat-sahabat MAZA di Singapura. Don't worry, kita bermain bola saja. Tapi kita tetap bersahabat di dalam perniagaan dan juga ukhuwah. Okey. 2023. Untuk berjaya, saya fokuskan kepada usahawan ibu stor ataupun siapa-siapa saja yang ingin berjaya di dalam perniagaan ataupun pekerjaan. Okey. So saya fokuskan dalam perniagaan dahulu. Okey. So 2023 ni kita perlu berhenti salahkan keadaan. Kita perlu salahkan orang lain. Kita perlu berhenti salahkan syarikat. Kita perlu berhenti salahkan organisasi. So kalau kata kita sampai ke hari ni asyik salahkan keadaan sekeliling, salahkan orang lain, kita tidak akan capai impian dan matlamat yang kita mahukan di dunia ataupun di akhirat. Sebab apa? Kita sering tak nampak kelemahan diri kita. Saya berpesan pada diri saya juga, kerana saya pun lupa, dan saya letak pada diri saya juga, saya perlu untuk berhenti salahkan orang lain. Untuk 2023, kita kena letak semua kegagalan ke, kejayaan ke, benda ke, kelemahan adalah datang daripada diri kita sendiri. Okey. Ada benda yang kita boleh kontrol. Ada benda kita luar kawalan kita. Contoh macam waktu aku PKP pandemik dulu. Waktu tu kita tak boleh kontrol pun. Sebab apa? Kita manusia. Penyakit nak datang. Itu pertama. And then kita bukannya pemerintah, kita bukannya menteri, bukannya kerajaan yang boleh keluarkan kuasa untuk halang pelancong ke, halang apa. Kita bukan, kita rakyat dia. Tapi kita tak boleh terus-menerus untuk blame kerajaan, mungkin kerajaan buat tindakan mengikut mengikut pandangan-pandangan pakar. Kita tak tahu. Itu luar kawalan kita. So, kita perlu teruskan hidup. Kita perlu survive. Kita perlu jaga keluarga kita. So, kita kena bertindak. Kita perlu cari makan. Itu sebab tu ramai kita punya hero-hero, rakan-rakan kita jadi rider Grab, Food Panda semua. Mereka adalah orang-orang yang bagus. Tidak menyalahkan keadaan. Mereka keluar, tak ada kerja. Dulu mungkin kerja yang sebagai engineer, pegawai, lawyer ke apa. Mungkin waktu pandemik tidak ada job. Mereka tidak menyalahkan keadaan dan mereka mengambil tindakan. Buat kerja apa-apa pun. Grab lah, apa benda semua boleh buat. So, kita kena stop, berhentikan. Kita kena berhenti salahkan keadaan dan salahkan orang lain. Yang kedua adalah kita kena berhenti fikir kita ni dah cukup pandai. Kita tak boleh kita asyik fikir kita ni dah cukup pandai. Kita dah ada degree, master, mungkin PhD. Kita dah cukup pandai untuk mempelajari sesuatu. Selagi kita belajar, bermakna otak kita sentiasa mahu berfikir dan ingin perkara-perkara yang baru. Apabila kita mahu belajar dan kita rasa diri kita masih tidak cukup, kita akan ada motivasi untuk improve kelemahan diri kita. Tapi kalau kita ada ego, kita lah doktor, kita lah profesor, kita lah major, kita lah lieutenant colonel, kita lah general, kita lah general bersara, kita lah major bersara, kita lah profesor, kita lah apa benda bersara pun, selagi itulah kita akan berada di tahap tu. Kecuali orang tak nak berubah lah, memang dia rasa selesa dah masa tu. Dia selesa, okey aku makan pencen cukup, aku makan gaji cukup, itu no comment. Itu video ni tidak sesuai untuk anda. Video ni adalah tuju kepada orang yang jumpa saya. Masih Syirul, macam mana nak berjaya dalam perniagaan? Syirul, macam mana kita nak berjaya dalam keusahawanan? So, inilah ceritanya. Okey, kita nak mencari, kita nak bagi video ni kepada orang yang memerlukan saja. Okey, yang ketiga. Yang ketiga adalah kita kena berhenti rasa takut gagal. Kita tak boleh tau. Sikit-sikit, lemak. Kalau belum buat lagi dah rasa macam gagal. Takutlah. Tak boleh. Kita tak boleh macam tu. Kita kena berani terima kegagalan. Sebab dengan gagal tu, barulah kita tahu kelemahan kita, kekurangan diri kita, apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita belajar, apa yang kita perlu improve, apa yang kita perlu elakkan, apa yang jadi pengajaran kepada kita. Saya sendiri pernah gagal tu. Banyak kali saya gagal. Bukan yang sikit, banyak kali gagal. Gagal lagi banyak daripada kejayaan. Sebab kejayaan kita perlukan sekali je. Kegagalan tu banyak kali. Kan?
baby mereka masih usaha. Jatuh usaha panjat kursi, jatuh sofa, jatuh kursi, usaha. Sebab mereka berani, dia tak takut pada kegagalan tu, kan? Sebab dia nak berjaya, nak bayar panjat kursi, berjaya nak berjalan, berjaya nak apa. So baby pun tak putus asa, apatah lagi kita. So jangan takut untuk gagal. Okey, seterusnya kita kena berhenti rasa selesa dengan apa yang kita ada sekarang. Ni saya tujukan lagi sekali kepada orang yang memerlukan, yang ada impian nak berjaya dalam perniagaan ataupun pekerjaan. Pada orang yang dah selesa tu, saya tak boleh buat apalah kalau dia kata, saya dah cukuplah gaji saya banyak ni, saya dah cukuplah, saya dah jadi pakar, saya dah jadi pakar perubatan, saya dah jadi lawyer, saya jadi pegawai kanan kerajaan. Video ni bukan untuk tuan-tuan perempuan. Video ni kepada golongan-golongan, tak kiralah umur berapa pun, yang masih nak cari kejayaan di dunia dan juga akhirat. Sebab apa tuan-puan? Selagi kita hidup, kita bukannya bila aku dah besar umur 50, 60, sekadar pergi surau saja. Jangan macam tu. Kita kalau boleh jangan macam tu. Yes, kita sebenarnya pergi surau, pergi masjid tu daripada kita muda sebenarnya. Okay? So, sebenarnya life kita ni kena terus je. Kena terus, kena enjoy the life, enjoy dengan cucu, dengan anak, untuk ajar pula cucu-cucu kita untuk belajar tentang keusahawanan. Kalau dengan geng saya, mungkin kita boleh ajar cucu kita menulis e-book, ajar anak-anak kita menulis. There's a terapis untuk kita elakkan, ni daripada kawan-kawan doktor saya ajar, untuk elakkan kita jadi pelupa. Elakkan kita ni jadi nyanyuk. Macam mak saya pun, saya rasa mak saya umur dia 71, dia masih boleh sihat, boleh bawa kereta lagi sebab hari-hari dia pergi kebun dekat area rumah. Tapi kalau mak saya hanya baring, meratapi umur dah 70, tak kerja, lepas tu asyik mengaji semayang tu memang perkara yang perlu dibuat. Saya rasa dia lagi selalu sakit. Tapi bila dia keluar, dia pergi kebun, alhamdulillah, gula dia boleh kontrol, darah tinggi dia boleh kontrol, dia masih boleh drive pada umur 71 tahun. Nampak tak? So, ini yang saya nak sampaikan, bahawa persaraan ataupun pangkat kita ada sekarang ni bukan pengakhiran kejayaan kita. Tidak, tuan-puan. So, mungkin ini kita seorang profesor, kita seorang doktor, kita seorang lawyer, kita seorang pegawai kerajaan, kita seorang accountant, kita seorang apa semua pun. Tapi anak-anak kita belum tentu. Saudara mara kita kat kampung belum tentu lagi. So, apa salahnya kita berjaya dalam keusahawanan dan kita bagi pekerjaan kepada mereka. Kita bagi inspirasi kepada mereka. So, kita kena keluar daripada zon selesa. So, untuk kita berjaya pada tahun 2023 ni, kita kena berhenti dari berasa hidup dalam zon yang selesa. Okay? Oh, tahun ni aku dapat best seller e-book. Okey lah tu. Jangan. Kita kena jual lagi e-book kita. Kita kena promote e-book kita yang baru. Dan ini akan jadi inspirasi kepada penulis-penulis yang baru nak start. Wah, dia best seller tahun 2022 pun still buat promotion. Takkan aku ni yang baru tulis nak tidur kat rumah aja. Nampak, kita beri inspirasi ke orang. Kenapa? Kita hidup ni, kita kena saling beri-memberi. Kita kena saling memberi. Bukan menerima saja, kita kena memberi. Okey, yang terakhir adalah kita kena berhenti buat alasan. Berhenti buat alasan. Kita tak boleh buat alasan. Aku paling sibuk, aku sibuk kalahkan menteri, kerja aku. Satu hari aku hanya ada 20 jam je. Orang lain ada 24 jam. Tak tahu, semua orang 24 jam. Orang semua ada anak juga. Orang semua ada isteri juga. Orang semua ada suami juga. Ada juga isteri-isteri yang pegawai-pegawai tinggi. Pun ada yang buat bisnes. Ada suami kat rumah. Ada anak kat rumah, saya jumpa. Ada ibu tunggal yang anak kecil lagi. 2-3 orang. Pun tidak bina alasan. So, tuan-tuan, if you nak berjaya dalam keusahawanan, di dalam pekerjaan, di dalam hidup, di dalam organisasi, simple saja. You buang alasan, buat tindakan. Okey, saya rasa itu je perkongsian saya dalam video ini. Ada 5 perkara saya share tadi tu. So, kita kena berhenti buat 5 perkara ni untuk kita kickstart kita punya kejayaan, melakar sejarah kejayaan bagi tahun 2020. Tuan-puan, jika video ini baik untuk anda, share, like dan komen. Komen, jangan kecam. Komen benda yang baik-baik supaya ada benda yang baik juga sampai kepada anda. Tuan-puan, selagi banyak benda yang baik kita bagi kepada orang, insya-Allah kebaikan akan berganda-ganda pada kita. Saya juga insan yang lemah, saya juga ada buat kesalahan, saya juga lemah. Tetapi
Ada perkara-perkara yang saya ingin ubah dalam hidup saya. Saya nak make people happy keliling saya. Saya nak bagi keliling orang suka apa yang kita buat. Saya nak bantu lebih ramai orang lebih ketawa, lebih gelak. Sebab tu kadang-kadang kita buat bisnes, kadang-kadang kita give and take je. Kita tak ambil pun deposit ke benda ke. Kita tak ambil pun. Sebab apa? Kita nak semua orang gembira berniaga dengan kita, berukhuwah dengan kita, bekerjasama dengan kita. Tuan-puan, yang hak tu akan ada bersama kita, yang batil tu akan pergi secara sendiri macam tu. So, kita tak usah fikir yang negatif 2023, kita kena go betul-betul 2023 ni dengan positif, dengan semangat. Tuan-puan, jika anda belum subscribe channel saya, belum follow saya punya Facebook, MBSDA, Masa Syirah Global Academic, Sambung Study bersama Syirah Academic, dan juga saya punya YouTube Masa Syirah, make sure you subscribe dan juga follow selalu. Jihad ilmu, jihad ekonomi, jihad perniagaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.